What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan dan di episod kali ini aku just nak berkongsi saja satu topik yang boleh dikatakan membuatkan ramai orang tertanya satu hal, and then ramai orang akan orang kata kecewa dengan apa yang diwar-warkan, yang dimaklumkan bahawa bantuan RM1,000 tak ada langsung bulan Jun, tak ada langsung bulan Julai. Apa yang diharapkan semuanya tak ada lah. Maksudnya ramai orang selidik balik, research balik dan mengatakan bantuan BPN ni one off, so sekali je, so tak ada lagi bantuan-bantuan lain. And then hanya menunggu sekarang ni BSH, bantuan sara hidup, yang mana ada baki dia yang perlu dibayar pada bulan Julai. Tetapi kita pun tak tahu berapakah total amount dia yang betul-betul. Dan banyaklah orang kata konspirasi yang mengatakan macam ni lah, 1,000 balance lah, ada lagi balance 300 lah, ada balance macam-macam lah. Padahal government pun tak keluarkan apa-apa amount exactly yang akan diberi pada bulan Julai. So hari ni aku just nak share satu benda yang mana ramai orang tak apalah, tak payahlah mengharapkan bantuan, kita mula bekerja apa semua dan sebagainya lah. Apa yang berlaku sekarang adalah proses pemulihan. Proses pemulihan yang government wawarkan melalui keputusan Perdana Menteri kita yang baru-baru ini terlampau banyak. Apa yang aku nak explain ni, aku akan explain dalam bahasa Melayu yang korang mudah faham bagi semua lapisan masyarakat. Aku tak naklah terlalu skema sikit aku nak cakap. Dalam episod yang lepas korang boleh tengok kat sini, aku ada maklum bantuan tetap akan ada. Bagi khusus golongan-golongan yang berpendapatan rendah, golongan-golongan yang berpendapatan rendah dan golongan yang peniaga. So kita tahulah sekarang ni proses pemulihan. So government pun dah longgarkan semua aktiviti-aktiviti yang boleh peniaga start dan sebagainya. Kebanyakan golongan ini tidak ada menyimpan modal, yang mana backup. Sebab itulah kerajaan tak wawarkan lagi sebarang bantuan dalam masa terdekat. Sebab apa? Memerlukan orang kata satu perbincangan yang orang kata khusus. Lagi-lagi lah kalau macam soal yang macam kita tahu BPN lah, soal BSH lah. Sebab BSH ni sentiasa ada. Cumanya berapa amount tu, nilai amount tu dan tarikh khususnya. Sebab apa? Dia dah campur aduk dengan data orang register time COVID-19 ni. Walau bagaimanapun dalam topik ni, aku nak maklum kat korang, kalau kita boleh fikir lah, konsep pemulihan ni, golongan yang bawah ni sebenarnya tak ada modal. Seperti mana yang aku cakap tadi. Diorang dah lama simpan duit, dah lama gunakan duit dan mengharapkan duit-duit bantuan daripada kerajaan. Seperti mana dalam episod yang aku ada maklum dalam perenggan 13, kerajaan still lagi melaksanakan prihatin. Orang kata detail bantuan tu tak tahu apa benda yang akan kerajaan wawarkan. Walau bagaimanapun, kerajaan mesti bagi bantuan juga. Golongan macam ni, mereka tetap mesti berbelanja ataupun memerlukan dana, memerlukan bantuan untuk memulakan perniagaan. So, bila dah ada dana ni, barulah mereka boleh mulakan aktiviti-aktiviti mereka seperti biasa. Ini bagi golongan peniaga kecil yang tidak berkemampuan. Tak seperti je peniaga-peniaga kecil yang lain. Kadang-kadang ada diorang ada saving dan sebagainya. Dan jika tak ada proses cash flow dalam negara kita, so benda ini tak boleh nak support ekonomi negara. Maksudnya tak ada sistem jual beli. So contohlah macam peniaga kecil dia ni mengharapkan nak beli modal. Satu ni dekat kedai runcit. So kedai runcit ni pun mestilah dapat supplier. Daripada supplier ni pun mestilah dia dapat daripada atas-atas semua-semua. So benda ni akan orang kata related. Each other. English terus. Maksudnya related antara satu sama lain. Sebab itulah benda ni berkitar. Kalau macam orang bawah ni pun tak ada duit, macam mana dia nak bantu support orang kat atas ni? Untuk membangunkan ekonomi. Faham tak? Sebab itulah aku cakap, bantuan tu tetap ada. Tetapi bantuan jenis bagaimana, kita pun tak tahu lagi. Dan kita pun tak dimaklumkan lagi untuk bulan Jun ke ataupun bulan Julai. Khususnya bulan Julai lah. Organisasi besar macam mana pun tetap memerlukan orang yang bawah untuk berbelanja. So kalau tak ada orang belanja, macam mana nak support orang? And then ada orang komen juga pun bantuan-bantuan untuk 18 tahun ke atas hingga ke 39 ke bawah. So tidak diwawarkan bantuan ni. Kalau kita tengok keputusan khas Perdana Menteri baru-baru ni 5 Jun, dia ada maklum banyak cabang-cabang insentif yang diberi khususnya kepada golongan-golongan belia. Terlalu banyak soal orang kata pekerjaan, orang kata training dan sebagainya. Kerajaan dia memfokuskan golongan ini
kuat, still lagi kuat. So diorang ni mampu untuk bekerja. Takkan dia nak bagi duit je semua. Korang ni malas nak kerja, bagi duit, masalah, habislah duit negara. Sebab itulah dia gunakan satu inisiatif ni untuk membantu golongan macam ni dengan bekerja. Okey, di samping itu membantu juga ekonomi negara. Kalau kau tengok pun banyak peluang-peluang sebenarnya mereka boleh buat golongan-golongan belia ni. Masa inilah korang kena fikir apakah langkah-langkah lain yang korang perlu buat. Okey, di samping korang tak ada kerja, di samping itulah korang kena buat satu benda kerja yang boleh datangkan manfaat. So bantuan tu tetap ada, dan jika tak ada, aku harap korang janganlah hampa. Selagi kita mampu untuk melakukan sesuatu benda, kita buatlah. Okey, selagi kita tidak mampu, maka kita bolehlah gunakan satu platform-platform tertentu yang mana kerajaan ada memberi peluang kepada kita golongan-golongan tertentu untuk kita belajar dan memperoleh satu kewangan pendapatan yang baru. Bagi golongan-golongan tertentu yang tidak mampu, okey, seperti OKU ataupun ibu tunggal, korang boleh klik kat sini. Aku ada tunjukkan bagaimana cara untuk korang memohon, okey, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, please register kat situ dan make sure nama korang ada listed, okey, di dalam data Jabatan Kebajikan Masyarakat. Barulah korang boleh dapat bantuan yang apa yang dimaklumkan oleh perutusan khas Perdana Menteri kita baru-baru ni. Bagi korang yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku di sini dan jangan lupa share dan like video ni. Saya Faizwan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.